Bismillah. Suara saya okey tak? Sebelum kita mula. Suara okey? Suara yang penting. Takut tak jelas. Okey, baik. Kita tunggu dalam seminit lagi, insya-Allah. Maghrib dah lewat, jadi mungkin ada jemaah yang belum selesai solat serta wirid dan juga solat sunat ba'diyah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Boleh share dulu, boleh komen juga kalau ada apa-apa pandangan dan soalan daripada para jemaah untuk dikemukakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Razak, apa khabar? Kaifa hal? Munzu zaman lam arak. Masya Allah, tabarakallah. Rindu dengan jemaah surah An-Nur. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu nanti, InsyaAllah. Haji, kalau saya boleh mula, Haji komen. Boleh mula, InsyaAllah kita mula. Kalau nak tunggu jemaah, kita bagi masa sikit. Kalau nak mula terus, saya boleh insyaAllah. Tapi kalau nak tunggu sebentar pun tak apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bersama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran dengan kita mengucapkan Alhamdulillah.
kepada Allah Subhanahu wa taala segala puji-pujian baginya yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat-Nya. Walaupun kita sedang berada dalam lingkungan ujian yang masih lagi mencabar kita, maksudnya menguji kekuatan keimanan dan kesabaran kita. Dan kita banyakkan juga selawat kepada junjungan kekasih kita yang teragung, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ahli keluarga baginda serta para sahabat dan juga tabi'in, yakni orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda. Yang saya muliakan, saya kasihi, saya rindui para jemaah surau An-Nur section 20 Shah Alam yang sekian lama kita tidak bersua. Dan saya ucap jutaan terima kasih lah kepada pihak surau yang sudi memberi ruang dan peluang kepada saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah pada malam ini untuk kita sembang-sembang. Lama kita tak bersembang kan. Bercerita, yang mana kita mengambil satu cerita atau kisah ataupun topik lah pada malam ini untuk kita bincang atau sembang-sembang berkaitan dengan Aidil Adha, sebab kita dah tak berapa hari lagi ni. Dan saya pun adalah esok pun insya-Allah kita ada program di di ruangan Maya ni, jemput untuk sama-sama join. Kalau yang berkesempatan pukul 9.30 pagi, saya dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Beliau yang akan bagi perkongsian. Saya sebagai macam moderator macam tu lah, di page One Nation, kami punya NGO. Ala kulli hal, walau bagaimanapun kita bersyukur pada malam ini kita dapat bertemu. Dan insya-Allah kita akan ceritalah sembang-sembang sikit. Saya pun mungkin nak bincang begitu detail tentang udhiyah ataupun kita kata ibadah korban ni ada banyak sudut lah. Ada banyak sudut dan juga banyak angle yang kita boleh sentuh. Cuma mungkin kita sedikit nak pergi melihat dari segi asas ibadah ini, kemudian kita nak pergilah kepada praktikal ibadah tu sendiri, apa maksud hikmah, apa hikmahnya, apa dia punya ganjarannya, faedahnya, yang kita rasa benda ini kita tahu hukumnya sunnah muakkadah atau sunat muakkad, sunat yang dituntut. Ya, dia tidak sampai tahap wajib kan, memang tak sampai tahap wajib selagi mana namanya sunat. Cuma kerana bila kata sunat muakkad ni, dia percentage nak pergi wajib tu dekat. Cuma dia memang tak wajib lah sebab nama pun sunat kan. Tapi nak sebutnya kerana di sana dalil yang masyhur ataupun yang disebut selalu kita dengar, iaitu apabila Nabi bersabda, janganlah, makna siapa yang mampu, Nabi kata jangan tapi tak berkorban kan. Siapa yang mampu tapi dia tak buat ibadah korban ni, Nabi kata jangan dekati musallana, aku tak silap saya, maksudnya masjid lah. Maksudnya Nabi tak berapa ngam lah, tak berapa seronok dengan orang yang ada kemampuan tapi dia tak berkorban, tak buat ibadah ni. Sebab kita tahu memang ibadah korban ni menuntut kepada dana sikit lah, ataupun sedikit modal kan, ataupun kewangan kerana kita nak beli bahagian lembu tu ataupun kambing atau seumpamanya. Baik, jadi kita tahu bahawa ibadah kurban ataupun udhiyah dalam bahasa Arabnya disebut udhiyah adalah yang pertama kita bincang sembelihan tu lah, iaitu kita tahu ia berasal daripada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menguji baginda alaihissalam untuk menyembelih puteranya iaitu Nabi Ismail. Yang kita tahu bahawa satu perintah yang kita katakan boleh kalau kita bahasa hari ni macam tak masuk akal lah, sembelih anak, mana masuk akal kan. Tapi kerana Nabi Ibrahim ni dia tahu dia seorang Nabi,
dan itu mimpi, dan mimpi Nabi adalah mimpi yang sahih, maka baginda tidak teragak-agak untuk tetap melaksanakan apa yang disuruh dalam mimpi tersebut, kan? Jadi ini melambangkan bahawa itulah tahap keimanan Nabi, seorang Nabi. Dan kita tahu Nabi Ibrahim ni, kalau sedikit kita imbau tentang kehidupan baginda, satu benda yang kita perlu faham, Nabi Ibrahim ni berdepan dengan perjuangan untuk berdakwah kepada bapaknya, Azar, kan, kita tahu, yang mana dia mendapat tentangan yang begitu luar biasa daripada ayahnya sendiri. Ini satu proses dakwah yang mencabar lah, yang saya tak hadapilah benda begitu, kan. Kita pun family pun support, tapi ini family tak support tak apa lagi, ini lawan lagi, kan. Jadi Nabi Ibrahim ni berdepan dengan situasi yang sukar, iaitu ditentang dakwahnya oleh bapaknya sendiri, Azar itu, yang mana kita tahu bahawa Nabi, tapi cerita tu satu bab lah, tapi kita nak tengok ni semangat Nabi Ibrahim ni, kan. Semangat Nabi Ibrahim ni yang luar biasa, yang kalau kita boleh ambil iktibar, begitu lunak baginda berdakwah ni di peringkat awal lah, kita tahu, sehingga akhirnya kita tahu Nabi Ibrahim tu dia memusnahkan berhala-berhala yang disembah oleh umat ataupun kaum dia lah. Baik, jadi Nabi Ibrahim ni dia orang muda, dia orang muda ketika itu, dia orang muda, dan ini adalah satu ibrah yang besar bagi orang muda yang boleh mengambil semangat Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kemudian kita tahu Nabi Ibrahim ni berdepan dengan dakwah yang berat, sehingga kita tahu kaumnya membakar baginda dan api itu menjadi sejuk. Itu kita tahulah cerita tu. Baik, kita nak pergi kepada peristiwa korban itu sendiri, ataupun kita maksudnya tengok bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam tu, yang mana kalau kita tengok dari segi ibarahnya, pengajarannya, realiti hari ni kita takkan boleh bandingkan dengan apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim Rasul yang disuruh menyembelih anaknya, dan takkan ada lagi dah perintah sedemikian pun. Kalau dibuat, bahkan confirm bersalahan dengan undang-undang, kan. Hari ni kita tengok viral, orang dera anak, dera budak yang baru ni, kan, adik Bella tu, kan, isu tu, kan. Itu satu hal lah. Cuma nak sebutnya, pengorbanan yang boleh kita relate dengan hari ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para jemaah semua, sudah tentu pengorbanan daripada ibu ayah, saya sendiri yang bercakap ini, untuk apa dia? Untuk menjadikan anak-anak kita berjiwa seperti Nabi Ismail. Maksudnya bukanlah totally kita pun tak selevel Nabi Ibrahim, tapi kita nak faham bahawa bagaimana offer, tawaran yang diberikan oleh Nabi Ibrahim seketika baginda bertanya kepada Nabi Ismail, inni ra'aitu sesungguhnya aku melihat engkau, aku menyembelih engkau, di dalam mimpi tersebut. Sehingga tawaran tersebut disahut atau disambut oleh anak Nabi Ibrahim itu untuk mematuhi perintah bapaknya. Dan inilah perjuangan atau pengorbanan yang sangat besar hari ini sebagai ibu ayah yang sangat memerlukan mujahadah. Itu hikmah yang besar sebenarnya ibadah korban ni. Bukan ibadah korban tu hanya sekadar menyembelih. Kalau nak kira menyembelih semata-mata, saya kira banyak, yelah hari ni mungkin isu dari segi kemampuan, kan. Tapi alhamdulillah, saya punya NGO One Nation, alhamdulillah kita dapat lebih daripada 3,000 bahagian, tuan-tuan, jualan musim PKP ni. Alhamdulillah, yelah orang tak dapat korban di Malaysia, tapi kita buat di Mekah dan juga di di Allahumma salli Muhammad, di Kemboja. Alhamdulillah, dan masih terbuka, siapa yang berhajat untuk korban masih lagi, esok tutup last. Dan sebutnya apa? Bahawa kemampuan rakyat kita alhamdulillah, maknanya mencecah 3,000 bahagian, maknanya ramai orang mampu.
Tapi itu bukan isu korban semata-mata. Sebab itu dalam Al-Quran Allah kata apa? Allah tidak melihat daging atau sembelihan itu, tapi Allah melihat ketakwaan yang ada dalam hati kamu. Itu poinnya. Itu isu ataupun itu objektif ibadah korban. Maka dalam konteks kita kaitkan isu dengan ataupun qadiyah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bagaimana baginda menjadikan anak anda atau putera baginda itu mentaati perintah yang baginda offer. Tu maksudnya bukan baginda buat sendiri, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menggambarkan bahawa kita sebagai ibu ayah memerlukan mujahadah yang sedemikian untuk membentuk diri kita, of course saya yang bercakap ni, dan keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mentaati perintah Allah. Bukan perintah kita, of course lah, kita yang cakap, kita suruh kan, kita suruh anak kita solat, tapi yang datang daripada agama kita. Sebab itu kalau perasan Nabi Ibrahim AS, kalau dan kita tahu bagaimana dalam ayat yang lain atau doa yang masyhur kita selalu baca, iaitu Nabi Ibrahim sebut apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Tengok bagaimana Nabi Ibrahim daripada kisah korban tu sendiri, kemudian terkait dengan doa yang Nabi Ibrahim baca itu, menggambarkan betapa pentingnya untuk baginda Nabi Ibrahim itu menunjukkan bahawa diri kita dan keluarga kita itu diikat dengan nilai ketakwaan. Dalam doa tu tadi, ya Allah, jadikan aku dan zuriat keturunan aku menjadi orang hamba-hambamu yang mendirikan solat. Nampak? Ini mesej yang besar sebenarnya hari ini, yang kalau kita nak kaitkan dengan isu ataupun ibadah korban ni, bagaimana hari ini, of course dalam suasana PKP ni, kita ambil kesempatan sama-sama, saya nasihatkan diri saya untuk kita menjadikan diri kita dan keluarga kita ini keluarga yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah mesej besar daripada ibadah korban. Nanti kita akan ceritalah dari segi hikmah sembelihan itu sendiri kan. Cuma korban itu dengan bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim kemudian dituruti atau ditaati tawaran ataupun perintah tersebut oleh anak andanya baginda Nabi Ismail. Ini satu proses yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Yang saya kira saya sendiri memerlukan metod, memerlukan kaedah, memerlukan cara yang betul-betul orang kata apa sesuai, yang maknanya efektif lah, yang kita perlu usahakan untuk melentur anak-anak kita ni, maksudnya menjadikan mereka anak yang soleh dan solehah. Of course keluarga kita, kalau tuan-tuan mungkin anak sebagian dah dewasa, remaja dan seumpamanya, tak apalah, kita bincang. Mungkin mereka nanti ada anak pula, maksudnya cucu kita pun sama je kitarannya. Yang perlu kita harapkan bahawa generasi anak-anak kita ini terbentuk dengan generasi Ibrahim atau generasi Ismail. Yang ini perlu kita faham daripada peristiwa kita katakan peristiwa ibadah udhiyah ini. Sebab itu hari ini kita tengok bagaimana perjuangan kita ataupun mujahadah kita untuk menjadikan keluarga yang mendapat keredaan Allah, mendapat ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ini adalah satu perkara yang tidak mudah di musim hari ini. Tak kira lah ada COVID ke tak ada COVID ke, inilah satu situasi yang menggerunkan, yang mencabar kita hari ini. Apabila kita katakan mendidik generasi hari ini adalah satu proses yang sangat-sangat mencabar, dan memerlukan kebijaksanaan, hikmah dan skill-skill tertentu juga. Maknanya kita kena tahu dunia semasa punya perkembangan. Contohnya kalau satu orang ibu atau ayah yang hari ini tak ambil tahu tentang perkembangan teknologi, perkembangan penggunaan apps ataupun kita kata kemudahan social media dan seumpamanya, tak tahu menahu. Tapi anak umur 6-7 tahun tahu. Ini hati-hati. Kadang-kadang menyebabkan anak-anak tu terjerumus ataupun na'udzubillah, maknanya dia terlalai dan terleka sehingga kita tak pantau apa yang mereka lakukan. Sangat-sangat berisiko tuan-tuan. Sebab itu mak ayah pun kena
up to date lah kan, istilahnya kena up to date. Walaupun yalah kita tahu kadang-kadang perkembangan teknologi hari ni tak terkejar gitu kan, tapi sekurang-kurangnya kita kena tahu kerana cabaran dia. Sebab itu kita kata tadi, kalau kita bincang tentang korban, hanya kita berbincang tentang sembelihan semata-mata, sehingga keluarga kita tak mencapai hakikat nilai korban yang objektifnya yang disebut oleh Allah Taala, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang Allah kata yang Allah nak adalah ketakwaan daripada diri kamu, yakni daripada keluarga kamu, maknanya masyarakat kamu yang bertakwa. Sebab itu kadang saya sebut macam contoh, ni cerita buat korban ni, ni sikit masuk tentang isu sembelihan. Ni berlaku, saya tahu ini tuan-tuan mesti pernah tengok pun dah berlaku. Contoh kan, orang korban kan, tahun ni tak adalah, tahun ni sebab COVID semua kan, korban di masjid ke di surau ke, saya tak sebut di mana lah, ni berlaku depan mata saya kan, berebut daging korban sampai tak objektif korban tu. Contoh tuan bayangkan kan, cerita buat korban ni kan, tapi lepas tu bahagian saya kan. Kita tahu dalam bahagian korban tu pembahagian yang telah ditetapkan 1/3, tapi bukanlah 1/3 tu satu wajib. Kalau bahagian kita wajib kita ambil, tak wajib pun. Satu yang kedua, kadar tu satu bab juga. Kita nak 1/3, kita punya yang korban ni, lembu ni ataupun kambing tu, kita nak lebih hak kita, yang kita nak bagi orang sikit. Ini kadang-kadang satu hal kan. Lepas tu ada orang yang katalah dia bukan dia tak korban pun, tapi dia memang berhak dapat jugalah sebab portion dia ada 1/3. Dia nak banyak, atau kadang-kadang memilih bahagian-bahagian batang pinang lah, apa lagi harimau menangis macam. Saya nak sebutnya sebab tu kita katakan kurban ni dia bukan soal daging, dia bukan soal sembelih tu semata-mata. Walaupun di sana of course lah kan ada hukumnya, ada prasyarat dan seumpamanya, tapi yang lebih luas daripada tu nilai ketakwaan. Ni depan mata saya berlaku dulu. Saya jadi heran boleh tengok orang korban, and the end habis korban dia menunggu bahagian dia. Maknanya menunggu tu bukan menunggu kalau memang dia nak ambil bahagian dia tu, okey lah. Menunggu untuk seolah-olah aku punya bahagian yang limpah tadi, mesti nak ambil. Come on lah. Kita kalau nak makan betul-betul, nak kepuasan makan, kita pergi beli kan. Kalau saya lah kan, yalah kita ambil bahagian kita sikit untuk kita makan, sunnahnya lah kan. Kalau kita korban di sini, yang lain kita bagi. Itu yang afdal kan. Apalah nilainya kalau korban kita menunggu bahagian kita untuk kita puaskan keinginan kita. Ini satu keajaiban kan, satu kepelikan lah maksudnya. Tu saya nak sebutnya isu kalau kita melihat korban tu hanya semata-mata sembelihan atau perayaan semata-mata, tak, dia luas, dia lebih jauh yang kita perlu melihat nilai korban itu. Sebab tu bila hari ni contohnya korban di luar negara kan, of course kita korban luar negara ni ada pro and con lah. Kita bincang panjang baru ni tentang korban luar negara. Di segi kita kata yalah, satu kita tak nampak lah. Of course kalau kita korban ni, kita kalau kambing ke, kita afdal kita sembelih sendiri, and then kita kalau boleh kita tengok binatang yang sembelih yang bahagian kita tu kan. Kalau di luar negara tak boleh lah. Kemudian kita tak dapat makan bahagian kita sikit, tapi kita ada objektif yang lebih besar. Yang pertama ketakwaan. Jadi yang kedua kita kata kita dapat menyalurkan bahagian korban kita itu kepada orang yang tak memang setahun sekali dia makan daging. Tuan bayangkan kita ni orang Malaysia ni naik gout dah makan daging. Contohnya lah kan, maknanya berpenyakit makan daging, sampai banyaknya makan daging kan. Sebahagian negara ni memang susah kan, mereka orang miskin kan. Tu saya bukan nak cakap kempen luar negara, tapi nak memahamkan bahawa objektif korban ni dia bukan sekadar untuk sembelihan. Dia luas. Baik. Sebab itu yang saya sebut tadi, Allah kata walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah nak tengok bukan daging, darah yang tumpah itu, tapi ketakwaan. Sebab itu bila kita tak menjaga yang pertama keikhlasan, yang kedua kita tak menjaga tata tertibnya, kita tak menjaga di segi prasyarat, hukum hakam dan seumpamanya, ini yang kita bimbang. Even kita korban wagyu pun, lembu yang mahal bahagian yang begitu tinggi harganya pun,
Tapi kalau bukan ketakwaan menjadi objektif, menjadi maqasid kita, kita bimbang ia tidak ada nilai di sisi Allah. Wal'iyadzubillah. Sebab itu bila kita korban, kita tak kisahlah harga berapa pun. Sebab tu sekarang ni orang kata korban luar negara murah, orang pakat berebut. Tak apa, kita kata memanglah afdal cari yang lebih mahal. Tapi kalau ada satu orang, saya rasa saya buat murah itu untuk saya dapat keampunan atau menzahirkan ketakwaan saya kepada Allah, it's okay. Of course lah hari ni murah itu menjadi indikator juga, sebabnya orang masalah ekonomi kan. So better lah buat murah daripada tak buat. Kenapa kita perlu petikai kan? Yelah, lembu di tempat kita sebahagian cecah 700, 800 kan. So isu murah mahal itu bergantung pada niat masing-masing. Baik. Kita bincang betul. Okey, soal apa nama dia, kita kata korban itu merujuk kepada ayat itu menzahirkan atau menunjukkan nilai ketakwaan. Dan kalimah korban yang kita pakai itu diambil daripada kalimah kurban daripada bahasa Arab yang tak direlate pun pada asalnya dengan ibadah korban ni, sebab korban sembelihan itu udhiyah. Cuma kalimah korban itu direlate dengan kalimah kurban, qaf ra ba alif nun, yang merujuk kepada maksud mendekatkan diri. Sebenarnya dia korban dalam bahasa kita maksudnya korban lah. Korban maksudnya kita sanggup mengeluarkan apa nama dia, kita punya harta sedikit, kita korbankanlah untuk kita lakukan ibadah. Okey, itu korban. Tapi sedikit saya nak bahas di sudut kurban itu, di kalimah Arab itu yang tak ada kaitan pada asalnya, tetapi boleh kita kaitkan dari segi indirectnya. Memang itu pun hakikatnya, iaitu kurban mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya bila kita melakukan ibadah udhiyah, yuaddi ilal kurban, membawa kita kepada kurban, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Boleh faham? Maksudnya kurban, kurban bahasa Arab tu dia mendekatkan diri. Mendekatkan diri ni bukanlah dengan ibadah korban saja, salat, puasa, zakat, whatever kan, haji ke umrah ke. Cuma kalimah kaitan yang kalau kita nak orang kata apa, nak kalih sikit lah, maksud kurban tu boleh dibawa masuk dengan nilai dalam kehidupan kita, iaitu hakikat korban ataupun hakikat sembelihan udhiyah itu, sembelihan atau tumpahan darah di pagi 10 Zulhijjah itu sehingga Yaumut Tasyrik itu, pengakhiran Yaumut Tasyrik itu adalah kurban juga, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu bila mendekatkan diri kepada Allah, ia tidak hanya sekadar hanya pada satu sembelihan. Ia membawa kepada ruang lingkup kehidupan kita yang luas ini, iaitu kalau kita nak bahas di sudut lifestyle kita, dari segi kita punya semualah pengurusan kehidupan kita, yang bukan sahaja terkait dari soal sembelihan semata-mata, dari segi kerjaya kita, dari segi apa nama dia, pergaulan, whatever, dari segi bagaimana kita mengharungi ujian ini dan sebagainya. Ini sebuah nilai-nilai yang boleh kita kaitkan dengan ibadah sembelihan ini. Sebab sembelihan ini yang kita kata tadi bukan hanya sekadar tumpahan darah, bukan hanya sekadar kita kata untuk kita jadikan ia sebagai syok, ramai-ramai berhimpun. So tahun ni tak adalah kan. Tapi kalau tahun-tahun selalu kita tengok, lepas kurban, lepas sembelih, duduk jap tengah hari, ada makan sup giabok ramai-ramai. Itu pun saya dulu particular juga. Yalah, tapi ada orang dia tahulah. Cuma nak sebutnya kadang-kadang ada orang tak ambil kisah. Dia ambil seekor lembu ni, lembu ni, seekor ni, yang ni kita buat makan. Sedangkan pada satu lembu itu ada bahagian korban yang of course 7 lah. And then sudah tentu pada setiap bahagian tu, kalau orang yang berbeza, kita kena 1/3. Patutnya kena asing-asing lah. Tapi tak, seekor lembu ni kita buat makan. Hati-hati kan. Melainkan kalau memang dah ada, atau masjid surau dia dah beli satu ekor lembu ni untuk buat kenduri, itu tak apalah kan. Tapi kalau satu ekor tu rupanya lembu korban, tapi tak apa, ini saya punya bahagian, okey, kita buat makan pakat-pakat. Dia lupa pada bahagian lembu-lembu tu ada bahagian-bahagian yang mesti diagihkan. Dan kita tahu daging korban syaratnya mesti diagihkan dalam keadaan dia mentah kan. Dia tak boleh dibagi ketika sudah masak. Ia berbeza dengan akikah. Ini benda-benda yang kadang-kadang ada orang terlepas pandang lah. Baik. So boleh share, boleh komen kalau ada soalan, ada pandangan.
Kita bersembang je malam ni. Saya tak adalah nak ceramah sangat. Okay. So itu antara yang kalau kita boleh lihat dari segi mukadimah awalnya, dari segi nilai ibadah korban yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan anak-andanya Nabi Ismail itu adalah satu message yang mesti dikaitkan dengan nilai kehidupan kita hari ini. Soal kekeluargaan, soal membina tamadun manusia, ketakwaan dan seumpamanya, yang bukan sekadar kita kata tadi ibadah yang kita buat makan ataupun sembelihan lembu itu semata-mata ataupun binatang korban. Baik, saya nak pergi kepada sembelihan tadi. Of course, sembelihan itu kita tahu ia bertujuan untuk kita kata binatang tu diagihkan dagingnya, dan agihan itu berlaku kepada tiga bahagian. Betul? Tiga bahagian. Pertama, kita punya sendirilah. Kita kena faham, walaupun dia 1/3, tak semestinya kita ambil sama banyak, atau bahagi itu sama banyak, tu tiga kita ambil yang paling sama banyak. Kita tak, kita ambil sebahagian sikit je untuk kita makan. Kalau boleh nak ambil 1/3, tak ada masalah, asalkan 1/3 tu berlaku. Sebahagian untuk orang miskin, sebahagian untuk kaum kerabat kita atau jiran tetangga kita, sebahagian untuk kita. Dan kadarnya itu kita ambil banyak pun tak apa, asalkan ada. Tapi itu tidak afdal. Of course, yang afdal kita ambil sedikit sahaja, yang lain kita bagi orang. Bagi pula, of course, yang lebih afdal kita bagi pada orang yang fakir miskin, orang yang susah, orang yang tak berkemampuan. Tuan-tuan tahu, orang yang kalau kita bagi dekat satu orang ataupun satu kelompok yang miskin ni dengan daging yang fresh, fiqh mengizinkan mereka, syarak mengizinkan mereka untuk mereka menjual daging tersebut untuk mendapatkan wang ringgit, sampai tahap macam tu. Bukan untuk makan saja, menunjukkan bahawa bagi orang miskin ni bukan semata-mata nak bagi dia orang makan daging saja semata-mata, kan? Mungkin yalah, kalau contoh ada banyak lembu bagi kat dia, dia nak makan, tak ada masalah pun, tapi larat mana dia nak makan, kan? So fiqh memberi solution, memberi jalan, memberi kaedah untuk dia boleh menguruskan ataupun menggunakan daging korban itu tadi untuk dijual, untuk didapatkan wang ringgit, yang mana kita boleh gunakan wang itu of course untuk kegunaan lain lah. So inilah yang kita lihat hikmah-hikmah yang besar dalam ibadah ni, yang kita kata tadi bukan untuk kita punya seronok je, tapi untuk kita benar-benar menzahirkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan kita menginfakkan, menggunakan sebahagian harta kita tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah korban ini memang besar. Sebab itu kita katakan, contohnya di segi hari rayanya juga, kita tengok bagaimana perintah Allah Ta'ala untuk kita bertakbir itu lama. Tidak sama dengan Aidilfitri. Aidilfitri ini dia adalah syiar yang hanya untuk menamatkan puasa pada Ramadan. Kemudian Allah bagi satu Syawal, dah cut habis. Kemudian kita puasa sunat tu lain lah, tapi maknanya kewajipan 30. So dia ringkas je. Tapi kalau Aidil Adha ni dia besar, dia satu, dan dia of course terkait dengan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. So sebenarnya sebab itu perbincangan yang besar juga berlaku apabila contohnya mengisahkan dengan hari Arafah. Bagaimana hari Arafah ataupun 1 hingga 9 awal Zulhijjah ini adalah tempoh yang sangat afdal untuk kita memperbanyakkan ibadah, kan? Kalau Ramadan, malam harinya ada Lailatul Qadr, siang hari pula yang seafdal-afdalnya mengikut sebagian ulama, iaitu pada 9 Zulhijjah, Yaumut Tawriyah, kan? Hari wukuf. So ini adalah perbincangan yang orang kata apa, yang panas, maksudnya bukan panas, maksudnya yang rancak di kalangan para sarjana, melambangkan bahawa Aidil Adha ataupun Zulhijjah, awal Zulhijjah ni 1 hingga 10 ini adalah fasa yang tak kurang dahsyat, ataupun kita kata rancaknya orang beriman itu beribadah. Daripada 1, kalau Ramadan 1/30, tapi kalau Zulhijjah 1/10 ni. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kita juga Aid satu perayaan. Ini merujuk perayaan yang juga memberi isyarat Eid itu kembali.
Id itu kembali, iaitu kita kembali juga menjadi hamba Allah yang bertakwa. So ini adalah benda-benda yang kita kena perhatikan tuan-tuan, yang berbaki lebih kurang 3-4 hari lagi menjelang hari raya ni. 3 hari lagi kan, yang sewajarnya kita menggunakan masa-masa yang ada ini untuk kita memperbanyakkan beristighfar, banyakkan bertaubat kepada Allah, banyakkan beribadah. Walaupun dia taklah kita rasa macam Ramadan, tapi sebenarnya di awal-awal Zulhijjah ini juga sebenarnya ganjaran di sisi Allah juga berlipat kali ganda. Baik, kemudian kita sebut tadi dalam antaranya kita tengok bagaimana Nabi SAW menyebut ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. So betapa mulianya orang yang menumpahkan darah pada hari Aidil Adha itu, sehingga Nabi menyatakan tidaklah tiada satu amalan yang amat disukai di sisi Allah Taala kepada anak Adam itu yang mana dia lakukan ihraqid dam ni, makna menumpahkan darah, bukan petikam orang, naudzubillah, makna menumpahkan darah, iaitu melaksanakan Idul Adha, melaksanakan sembelihan binatang korban lah, walaupun bukan dengan tangan kita sendiri, tapi dalam erti kata kita meniatkan untuk melakukan ibadah korban. So itu adalah ibadah yang sangat-sangat azim, sangat-sangat mulia, yang kita lakukan antara 1 Zulhijjah sehingga 10 hingga 14, 10 hari Aidil Adha, kemudian Yaumut Tashrik 11, 12 dan 13. 10 hingga 13. Baik, baginda Nabi SAW diceritakan bagaimana bagi dia itu dawaman Nabi SAW ala al-udhha kama rawa ibn Umar anna Nabi SAW dhaha 10 marat wa huwa fil Madinah, bahawa Nabi itu SAW melakukan ibadah korban sebanyak 10 kali. Maknanya Nabi buat ibadah korban, ibadah haji sekali je, tapi tahun ataupun hari raya Aidil Adha itu adalah dilalui dengan setiap kali itu Nabi menyembelih ataupun melakukan ibadah korban. So ini benda-benda yang kita perlu faham bahawa mesej yang besar daripada ibadah korban ini adalah bagaimana kita perlu mujahadah untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Tidak hanya kita berbincang tentang sembelihan pada 10 Zulhijjah, tapi adalah satu fasa kehidupan yang kita perlu faham bahawa ia menuntut kepada kita semua, terutama saya yang bercakap ini, untuk sentiasa memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini adalah satu benda yang mesti kita fahami bersama. Jangan kita rasa korban ni sekadar sembelih habis, yang tu tak. Dia ada satu maqasid, satu falsafah, satu objektif yang sangat-sangat utama, yang sebab itu kita bertakbir itu dengan tempoh yang lama daripada ada riwayat menyatakan daripada hari ke-9 tu boleh takbir kan. Tapi yang biasa amal 10 lah, tapi 9 tu warid juga, warid juga, mana boleh diamalkan pada subuh atau asar. Saya subuh kot, subuh hari Arafah tu, pagi tu dah boleh takbir lah, pagi subuh tu. Baik, jadi nak menggambarkan betapa lamanya kita diperintahkan untuk bertakbir, itu jelas takbir itu untuk mengukuhkan tempoh itu ketakwaan kita kepada Allah. Of course kita buat ibadah wajib, solat semua tu, tapi bila kita menzahirkan takbir, sebab takbir raya ni dia bukan takbir macam dalam solat tu Allahu Akbar, dia takbir yang dilaungkan dengan semangat, dilaungkan dengan begitu jelas, menunjukkan kita memang dituntut untuk menzahirkan tanda membesarkan Allah. Ini mesej-mesej yang mesti kita lihat di sebalik nilai sesuatu ibadah, yang bukan sekadar kita buat habis kan. Dia ada mesej, dia ada hikmah, dia memerlukan kita punya minda bergerak untuk berfikir tentang nilai sesuatu ibadah tersebut. Baik, jadi saya nak bincang panjang pun banyaklah kalau nak bahas ni,
kan, ukur hakam lembu apa semua ni. Tapi saya ingat bukan di sini perbahasannya, memerlukan perbincangan yang panjang. Cuma yang saya nak fokus di sini adalah asas kepada ibadah ini menuntut kepada kita sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, membentuk jati diri Muslim, menjadikan ibadah ini jambatan untuk kita dan keluarga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam itu adalah mesej tentang seorang ayah dan seorang anak, maknanya nilai kekeluargaan yang mana kedua-duanya mentaati perintah Allah Ta'ala, kedua-duanya yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. So sebab itu kita bila baik, tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu baik, kita nak keluarga kita pun baik. Duka cita kalau kita baik, anak-anak zuriat kita tak kisah. Kita solat 5 waktu jaga, anak-anak kita tak kisah dia orang solat ke, dia orang tak solat ke, dia orang leka dengan gadget ke, kita tak peduli. Ini adalah satu macam boleh kita kata macam kecacatan berlaku dalam sebuah institusi keluarga. So datangnya Aidil Adha ini atau hari raya korban ini adalah satu turning point untuk kita sama-sama menjadikan diri kita, anak-anak, zuriat keturunan kita dan keluarga kita, of course, untuk sama-sama kita memperbaiki diri, menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa. Dan of course di musim PKP ni atau musim COVID ni yang masih rancak melanda kita semua ini, kita sama-sama sepatutnya semakin memperbaiki diri lah. Saya cakap untuk diri saya khususnya. So sama-sama kita muhasabah untuk kita melihat mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat wabak ini daripada kita semua. Dan hari ini pun masih berapa belas ribu lagi kan. So sangat-sangat mengerikan. Dan PKPD kita dah tamat kan. Bila PKPD dah tamat ni, bagus sebenarnya dari segi pergerakan ni kan, tapi tak bagus jugalah sebab wabak ni masih rancak lagi. Vaksin pun rancak alhamdulillah di Lembah Kelang, cuma bukan menjadi syarat untuk kita kata vaksin dah ada semua sihat belaka kan. Masih ada lagi orang yang telah divaksin tapi kena positif kan, walaupun dikatakan tak sampai ke stage 3 lah, stage 2 je kan, 1 dengan 2, tapi pun tak menyeronokkan lah kan. So kalau boleh wabak ni memang hilang lah daripada tapi nak buat macam mana, WHO kata takkan hilang kan, itu kajian mereka lah. Cuma nak sebutnya, apapun keadaannya, kita mesti berdoa kepada Allah dan menjadikan kehidupan kita semakin betul, semakin orang kata berada di track yang benar, untuk kita sentiasa berada di jalan yang benar, insya-Allah. So saya kira perbincangan kita setakat ini dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian saya malam ini memberi manfaat untuk diri saya sendiri, of course khususnya, dan kita semua, supaya kita benar-benar dapat menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang menjadikan ibadah korban ini sebagai satu tangga ataupun jalan untuk kita memuhasabah diri kita. Sebelum saya terlupa, seperti saya ingatkan tadi, kalau ada yang di hujung waktu ni, waktu kecederaan ni, lagi beberapa hari nak sembelihan ni ataupun korban ni, boleh PM saya ataupun pergi ke Facebook saya, ada di sana iklan nanti untuk buat ibadah korban. Jangan lepaskan peluang. Kalau tak mampu tak boleh kata apalah, itu sunat je. Cuma kalau kita ada lebihan rezeki, dan Nabi kata satu benda yang dituntut lah, sunat muakkad, dan Nabi bagi macam ancaman sebenarnya, tapi dia tak sampai tahap wajib lah. Mazhab Hanafi kata saya mereka wajib, Hanafi kata saya, tapi kita Syafi'i tak wajib lah. So walaupun tak wajib, tapi kita ambil kesempatan untuk lakukan. Sekurang-kurangnya satu keluarga sekor, maknanya satu bahagian, sekurang-kurang adalah satu keluarga kan. So kalau tak mampu semua pun tak apalah, satu keluarga. Sebab Nabi dalam sunnah, Nabi pernah buat Nabi korban untuk satu bahagian tu untuk ahli Muhammad, maknanya keluarga Muhammad, boleh. Tapi kalau mampu, masalahnya suami lain, isteri lain, anak lain, kalau mampu lah kan, tak masalah. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada pihak Surah An-Nur. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf banyak-banyak. Ada rezeki, ada umur, kita bertemu lagi. Sekali ini sahaja, insya-Allah kita bertemu lagi di lain waktu.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.